ubat gigi Zaitun membantu nafas lebih segar dan gigi lebih putih. Ubat gigi Zaitun untuk seisi keluarga. Zaitun, gunakan tanpa was-was. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 27 Disember 2023 bersama saya Kimilia Nur Azlan. Lantikan Muhammad Sabu sebagai Presiden Amanah pada pemilihan parti Ahad lalu tiada kaitan dengan soal mengambil hati. Sebaliknya, menurut Naib Presiden Amanah Siti Maria Mahmud, walaupun keputusan Barisan Ahli Jawatan Kuasa Pimpinan Nasional Amanah bukan sebulat suara, tetapi ia adalah keputusan bersama. Menurut Siti Maria, seperti dipetik utusan Malaysia Muhammad dilihat berjaya sehingga menjadi menteri dan merupakan pengasas parti selain ia adalah penggal akhirnya menjadi presiden. Ketika ditanya mengapa Menteri Kesihatan Dr. D. Zulkifli Ahmad yang meraih undi tertinggi tidak diangkat sebagai presiden, Siti Maria berkata ahli Parlimen Kuala Selangor itu adalah seorang pemikir yang mungkin membataskan orang ramai memahami ucapannya. Pada pemilihan itu, Dr. D. Zulkifli mendapat 900 undi perwakilan, lebih satu undi daripada bekas Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad yang meraih 899 undi. Penyandang Presiden Amanah Muhammad Sabu pula di tempat ke-8 dengan 613 undi. Siti Maria seterusnya menjelaskan Mujahid Yusof Rawah yang kini dilantik sebagai timbalan Presiden walaupun hanya meraih undi keempat tertinggi mempunyai 3 tahun untuk membina kekuatan parti sebelum mengambil alih tampuk pimpinan. Sebelum ini, ada yang menyuarakan Amanah tampak lebih relevan jika bukan lagi di bawah kepimpinan Muhammad kerana dilihat terus tidak mampu menarik hati pengundi Melayu. Rumah Menteri Besar Kelantan Muhammad Nasruddin Daud di Kampung Meranti, Pasir Mas turut dinaiki air akibat banjir yang melanda beberapa negeri di Semenanjung. Muhammad Nasruddin menerusi satu hantaran di Facebook memaklumkan paras air meningkat terlalu mendadak mulai tengah malam tadi. Jelas Muhammad Nasruddin lagi, paras air yang meningkat lalu cepat menyebabkan kawasan rumahnya dan sekitar Kampung Meranti dinaiki air. Walaupun begitu, Muhammad Nasruddin berkata banjir tersebut tidak menghalangnya daripada melaksanakan tugasan rasmi untuk memimpin mesyuarat Exco. Pusat Kawalan Bencana Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA memaklumkan Kelantan kekal dengan jumlah mangsa banjir tertinggi sebanyak 17,466 orang yang dipindahkan ke 89 pusat pemindahan sementara PPS. Di Terengganu pula, jumlah mangsa sedikit menurun kepada 10,103 orang yang berlindung di 13 PPS. Selangor pula dengan 4 mangsa yang ditempatkan di PPS daerah Kuala Langat manakala 2 negeri terbaru dilanda banjir. Sabah dan Johor masing-masing merekodkan seramai 169 mangsa di 3 PPS dan 83 mangsa di sebuah PPS. Sementara itu, gara-gara mengimbau kenangan bermain banjir semasa kecil, seorang exco Kerajaan Negeri Terengganu menerima kecaman daripada netizen. Ia selepas Azman Ibrahim memuat naik video 2 remaja menaiki motosikal sambil menunda seorang budak lelaki menggunakan penutup tangki ketika bermain air bah. Video tersebut diiringi ciapan Azman di platform X yang menganggap bermain banjir adalah kenangan zaman kanak-kanak yang harus dinikmati seadanya. Seterusnya, Azman berkata jika masa boleh diputar kembali, dirinya juga mahu kembali ke zaman tersebut. Bagaimanapun, ciapan adun Jabi itu membangkitkan rasa kurang senang di kalangan warga maya. Antara yang mengkritiknya ialah adun Skudai Marina Ibrahim yang menyifatkan kenyataan Exco berkenaan sebagai tidak bertanggungjawab ketika banjir semakin buruk di Terengganu. Meskipun demikian, Azman dilihat tidak mengendahkan kecaman dan kritikan yang dilemparkan terhadapnya. Sehingga berita ini ditulis, jumlah mangsa banjir di Terengganu kini meningkat kepada 9,861 orang. Dalam perkembangan lain, Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu, Tengku Farouk Husin Tengku Abdul Jalal mengesahkan pembelian 10 kenderaan SUV baru bagi menggantikan kenderaan rasmi Kerajaan Negeri. Tengku Farouk Husin dilaporkan berkata pembelian tersebut mampu menjimatkan kos penyelenggaraan kenderaan lama. Justru itu, Tengku Farouk Husin berharap pembelian kenderaan terbabit tidak dipolitikkan memandangkan ia diluluskan di bawah Belanjawan Negeri pada tahun lalu.
Sementara itu, Tengku Farouk Hussein berkata pembelian kenderaan itu tidak menyalahi mana-mana peraturan selain ia diluluskan bersama kenderaan pacuan 4 roda Jabatan Perhutanan Negeri. Kenyataan Tengku Farouk Hussein seperti dilaporkan Harian Metro itu sekaligus menjawab persoalan yang timbul berhubung isu yang berbangkit sejak beberapa hari lalu. Terdahulu, tular sekeping gambar di media sosial yang memaparkan beberapa buah kenderaan SUV didakwa dibeli oleh Kerajaan Terengganu. Perkara itu kemudiannya dibangkitkan bekas Ketua Penerangan UMNO Terengganu Wan Abdul Hakim Wan Mohtar yang meminta kerajaan negeri menjelaskan perkara tersebut. Menurutnya, pembelian kenderaan rasmi itu dilihat janggal dalam keadaan kewangan negeri yang agak terhad ketika ini walaupun tidak menyalahi mana-mana peraturan. Berita seterusnya, Ahli Parlimen Kepala Batas Siti Mastura Mohamad menyerahkan kepada peguamnya berhubung penyebaran poster palsu membabitkan dirinya. Dalam satu poster yang tular, Dewan Muslimat PAS Pulau Pinang didakwa, kononnya meminta sumbangan orang ramai untuk menderma bagi menampung kos pembelaan Siti Mastura dalam kes saman fitnah. Memetik portal FMT, Siti Mastura secara ringkas berkata akan menyerahkan kepada peguamnya untuk membuat keputusan ketika ditanya sama ada akan membuat laporan polis berhubung poster palsu terbabit. Dalam poster itu tertulis Dewan Muslimat PAS Pulau Pinang sedang membuat kutipan derma kilat bagi menampung kos pengurusan untuk pembelaan awal kes Siti Mastura yang dijangka mencecah RM30,000. Sayap wanita PAS Pulau Pinang bagaimanapun dalam satu hantaran di Facebook menafikan sebaran berkaitan sumbangan itu melalui nombor akaun berkenaan yang dianggap tidak benar dan palsu. Untuk rekod, Siti Mastura merupakan timbalan Ketua Dewan Muslimat PAS Pulau Pinang. Pada 26 November lalu, pengerusi DAP Lim Guang Eng, veteran DAP Lim Kit Siang dan Ahli Parlimen Seputih Teresa Kok memfailkan saman fitnah berasingan terhadap Siti Mastura di Mahkamah Tinggi Georgetown. Ia berhubung dakwaan Siti Mastura bahawa mereka mempunyai pertalian keluarga dengan pemimpin Parti Komunis Malaya Ching Peng dan bekas Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew. Ketiga-tiga mereka mendakwa kenyataan Siti Mastura bukan sahaja tidak benar tetapi dibuat dengan niat jahat untuk memberi bayangan kononnya mereka cuba menjejaskan proses demokrasi dan keselamatan negara. Menurut mereka, kata-kata Siti Mastura juga cuba membayangkan mereka menimbulkan ancaman kepada agama Islam dan masa depan negara. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad yang terkenal dengan sindirannya memperli pihak berkuasa supaya menahan reman semua pemegang gelaran Tun jika mereka tidak mendedahkan sumber kekayaan mereka. Kenyataannya itu selepas SPRM melancarkan siasatan terhadap bekas Menteri Keuangan Daim Zainuddin, seorang bergelar Tun dan sekutu rapat Mahathir berhubung dakwaan pengubahan wang haram dan rasuah. Mahathir seterusnya berkata semua harta pemegang gelaran Tun harus disita jika mereka tidak dapat menjelaskan di mana atau bagaimana mereka mendapatkan wang tersebut. Menurut Mahathir lagi, dalam satu hantaran di platform X tidak perlu mendapatkan bukti secara dokumen dalam siasatan terhadap pemegang gelaran Tun kerana syak wasangka sahaja sudah memadai. Minggu lalu, SPRM menyita Menara Ilham, sebuah bangunan bernilai komersial tinggi milik Daim dan keluarganya selepas bekas menteri itu dilaporkan enggan mematuhi permintaan SPRM untuk mendedahkan pegangan kewangannya dan keluarganya. Penyitaan itu dikaitkan dengan penyiasatan anti pengubahan wang haram yang bermula pada akhir Mei lalu mengenai transaksi korporat bernilai 2.3 bilion pada November 1997. Agensi anti rasuah itu juga dilaporkan sedang menyiasat perniagaan Daim dan bagaimana tokoh korporat itu memperoleh semua asetnya. Sementara itu, Mahathir dalam cacatannya secara sinis berkata rasuah harus dibanteras dengan apa cara sekalipun melainkan peguam negara percaya tuduhan itu bermotifkan politik. Mahathir dipercayai merujuk keputusan Jabatan Peguam Negara untuk menarik balik tuduhan rasuah terhadap timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi antaranya atas sebab kebimbangan terhadap dakwaan penganiayaan politik. Dalam pada itu, AMK Wilayah Persekutuan membuat laporan polis terhadap Pesuruhjaya PAS Wilayah Persekutuan Azhar Yahya semalam kerana mengeluarkan kenyataan berunsur 3A iaitu kaum, agama dan institusi diraja. Ketua AMK Wilayah Persekutuan Muhammad Asfar Azhar Azhar menggesa pihak berkuasa menyiasat kerana kenyataan yang dibuat Azhar mengenai pilihan raya PBT boleh mengakibatkan ketegangan kaum selain menggunakan fakta yang salah. So pada hari ini kami membuat laporan polis terhadap Pesuruhjaya PAS Pusat
Jaya PAS Wilayah Persekutuan, Ustaz Azhar Yahya, yang di mana beliau telah mengeluarkan kenyataan di sosial media, di X dan juga di platform-platform lain, tapi yang saya baca di X lah, di mana mengeluarkan kenyataan yang bersifat perkauman yang boleh membuat ketegangan kaum antara Melayu dan Cina, di mana kita faham bahawa mungkin ada yang setuju dan tak setuju tentang isu kerajaan PBT. Tetapi apabila kita memainkan isu perkauman, terutama sekali menyebut fakta yang salah. Kalau kita lihat, beliau menyebut di Lembah Pantai dan juga Banda Nazak merupakan kawasan majoriti bukan Melayu. Itu fakta yang ke laut lah, bagi saya ke laut, dan fakta yang salah kerana di Lembah Pantai kita mempunyai 59% pengundi Melayu dan juga 17% pengundi Cina dan 11% pengundi India. Kalau kita tengok dari sudut matematik, bagaimana 57% menjadi minoriti dan bagaimana 17% menjadi majoriti, itu satu yang tidak betul. Dan juga di Banda Nazak juga perkara yang sama, di mana mempunyai pengundi Melayu sebanyak 62%, pengundi Cina dan sebagainya dan yang lain-lain adalah sebanyak 30%. Jadi saya nak tanya kepada Pesuruhjaya PAS Wilayah Persekutuan, macam mana matematik dia gagal di situ kerana 60% lebih majoriti daripada 30%. So itu yang saya nak tanya kepada beliau lah. Dan tadi kami buat lapor polis supaya pihak berkuasa dapat menyiasat status ataupun kenyataan yang dibuat tersebut, kerana ia takut sebagai mencetuskan ketegangan kaum dan dengan fakta yang salah, dengan supaya kita nak bahawa budaya-budaya fitnah ini, kalau kita tak setuju pun dengan sesuatu perkara, tetapi kita bawa perkara ataupun kita bangkang ataupun kita tak setuju dengan fakta yang betul, bukan fakta yang memanipulasi dan menakut-nakutkan kaum tertentu ataupun pihak-pihak tertentulah. Sementara itu, Naib Pengerusi PKR Wilayah Persekutuan Lai Chen Heng turut membuat laporan polis berhubung perkara itu di balai yang sama, menyifatkan kenyataan Azhar sebagai tidak sensitif. Saya turut membaca kenyataan, actually itu adalah satu video interview lah, wawancara dengan satu portal lah, okay? Dan di mana saya mendapati individu ini, Pesuruhjaya PAS Wilayah Persekutuan telah, walaupun beliau cuba mengaitkan dengan isu kenapa tidak patut ada PBT, tetapi cara beliau mengikutkan isu ini adalah, saya rasa berbau perkauman lah, sebab beliau memetik perkataan seperti kawasan akan dimenangi oleh TAP, kawasan akan dimenangi oleh oleh kaum bukan Melayu. Saya rasa PBT ini adalah satu proses demokrasi untuk menuntut pemilihan ataupun pilihan raya. PBT ini adalah satu tuntutan demokrasi, bukan kita hentak buat sekarang ataupun tidak, mengikut kalau mengikut kata-kata daripada beberapa ahli politik sebelum ini, kita telah mencapaikan satu cara penyelesaian, kita telah mendapatkan satu cara alternatif, okay, untuk menjalankan sesuatu yang lebih kurang sama dengan tuntutan pilihan raya PBT ini. Tetapi untuk memenangi argumen ini tidak patut menggunakan perkataan etnik, latar belakang ataupun agama lah, sebab selama ini kita warga Malaysia dan berdiri di sini pun saya rasa kita mempunyai satu komposisi yang unik, muhibah. Kita tidak melihat kita sebagai Melayu, Cina ataupun India ataupun bangsa, tetapi kita melihat kita sebagai rakyat Malaysia lah. So saya berharap pihak polis, pihak berkuasa boleh mengambil tindakan, boleh menyiasat apa maksud yang dimasukkan oleh beliau, dan sekiranya tindakan boleh diambil, tindakan wajar patut diambil. Ketua Polis Daerah Wangsa Maju, Asyari Abu Samah, ketika dihubungi bernama, mengesahkan pihaknya menerima laporan itu dan memaklumkan kes dirujuk ke Unit Siasatan Jenayah Terkelas Bukit Aman, memandangkan ia menyentuh isu 3R. Terdahulu, Azhar memuat naik hantaran menerusi beberapa platform media sosial yang mengulas mengenai pilihan raya PBT. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Sekian saja daripada saya, Kimilia Nur Azlan untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.